Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, saya bersama rakan seperjuangan akan membentangkan berkenaan dengan tugasan pengajian fiqh PIMK 3083 berkenaan dengan isu pembahagian harta pusaka. FA and Partners merupakan satu firma kewangan yang memfokuskan berkenaan dengan isu rumah tangga. Tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkan saya untuk memperkenalkan barisan peguam yang berwibawa serta menawan hati. Peguam pertama, Puan Aida Suhaila binti Muhammad Aziz yang berkelulusan Yale University. Saya, Encik Amal Siddiq Mejohan, berkelulusan Universiti Tempatan, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Puan Saidatul Adani binti Muhammad Esa berkelulusan University of Oxford, United Kingdom. Kami diberi tanggungjawab dalam membantu Puan Adinda dalam menyelesaikan masalah keluarganya berkenaan dengan isu pembahagian harta pusaka. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa kiranya kita mengetahui apa itu harta pusaka yang akan dibentangkan oleh Puan Aida Suhaila binti Muhammad Aziz. Baiklah, untuk memberi kefahaman yang lebih mendalam tentang harta pusaka, jadi saya akan terangkan terlebih dahulu berkaitan definisi harta pusaka. Seperti yang kita dapat lihat di dalam slide yang saya paparkan, harta pusaka merupakan segala apa yang menjadi kepunyaan si mati semasa hidupnya, kemudian ditinggalkan untuk waris-warisnya, sama ada ashabul furud, asabah ataupun zawil arham, sama ada harta benda, hak-hak dan apa yang termasuk dalam miliknya setelah dia mati. Jadi, berdasarkan definisi harta pusaka yang telah saya bacakan, dapatlah disimpulkan bahawa harta pusaka merupakan harta ataupun hak milik si mati selepas dia meninggal dunia, dan ianya automatik menjadi harta pusaka untuk dibahagikan kepada ahli-ahli waris dalam pembahagian harta pusaka ataupun faraid. Okey, jadi kita dah tahu apa itu definisi harta pusaka, iaitu merupakan segala bentuk harta atau hak milik si mati semasa hidupnya. Jadi sekarang mari kita beralih pula pada perkara-perkara yang termasuk dalam kategori harta pusaka. Terdapat 6 perkara ataupun kategori yang saya sertakan dalam paparan slide. Mari kita lihat yang pertama, iaitu semua harta si mati yang diperolehi secara halal. Okey, tanpa mengira apapun pekerjaan yang dilakukan oleh si mati semasa hidupnya, baik itu pekerjaan sebagai seorang guru, sebagai seorang doktor, buruh, pekerja pembersihan dan sebagainya. Asalkan pekerjaan tersebut halal, maka harta yang diperoleh itu dikategori sebagai harta pusaka. Yang kedua, sewa yang belum dijelaskan kepada si mati. Sebagai contoh, terdapat beberapa orang yang datang kepada keluarga si mati ataupun ahli waris si mati untuk melangsaikan atau menjelaskan sewa yang pernah ditawarkan perkhidmatannya oleh si mati, maka ia dikira sebagai harta pusaka. Yang ketiga, hutang kepada si mati yang dijelaskan selepas kematian. Jadi, selepas si mati meninggal dunia, sekiranya ada beberapa orang yang datang kepada keluarga si mati atau ahli waris si mati untuk menjelaskan apa-apa hutang, maka bayaran hutang tersebut dikategorikan dalam harta pusaka untuk dibahagikan
kepada ahli-ahli waris mengikut pembahagian harta pusaka ataupun faraid. Yang keempat, dividen atau faedah yang terbit daripada harta si mati. Jadi, sebahagian harta si mati perlulah diperuntukkan untuk membayar dividen ataupun faedah kepada pelabur ataupun pemegang saham yang dilakukan kerjasama antara mereka semasa hidup si mati. Yang kelima, simpanan KWSP dan juga yang terakhir, penama takaful. Maka keenam-enam ini termasuk dalam harta pusaka. Baiklah, seterusnya saya akan menyatakan pula tentang perkara-perkara yang bukan harta pusaka. Mari kita lihat yang pertama, iaitu harta yang telah dijual, diwakaf, dihibah atau dipegang amanah. Contohnya seperti tanah si mati yang telah diwakafkan kepada orang ramai ataupun harta yang telah dihibahkan kepada seseorang. Jadi perkara-perkara tersebut bukan harta pusaka kerana ia sudah tidak terletak di bawah nama si mati. Yang kedua, khairat kematian. Kerana khairat kematian ini diberikan kepada ahli waris si mati untuk membantu ahli waris si mati menguruskan proses pengebumian. Yang ketiga, pemberian oleh orang-orang yang menziarahi kematian. Yang keempat, imbuhan, pampasan dan sagu hati. Yang kelima, pencen terbitan. Dan yang keenam, bayaran-bayaran di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 ataupun Perkeso. Kita beralih pula kepada dalil pembahagian harta pusaka. Seperti yang kita lihat, berikut merupakan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayatnya ke-11. Yang bermaksud Allah memerintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2 separuh harta itu. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati jika si mati mempunyai anak. Akan tetapi, jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya ialah ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara, adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Pembagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat ke-11. Antara tujuan dan hikmah faraid ialah yang pertama, memastikan keadilan terlaksana dan kehidupan keluarga si mati dapat diteruskan seperti biasa dan tidak berlaku kezaliman selepas itu. Yang kedua, dalam keadaan tertentu, waris lelaki menerima lebih bahagian daripada waris perempuan disebabkan oleh tanggungjawab mereka dalam memberi nafkah dan lainnya. Hak diberikan seiring dengan tanggungjawab yang akan dipikul. Suami kepada isteri, bapa kepada anak-anak, anak lelaki kepada ibu bapa, datuk kepada cucu. Begitulah
peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kaum lelaki iaitu abang bertanggungjawab kepada adik perempuan dan bapa saudara kepada anak saudara perempuannya yang sudah menjadi anak yatim. Yang terakhir iaitu keempat, harta pusaka wanita adalah untuk dirinya sendiri. Mereka tidak bertanggungjawab untuk menanggung orang lain. Islam menyarankan kita agar prihatin dengan nasib saudara mara yang kurang berkemampuan. Usah pentingkan diri sendiri dan berikanlah bantuan kepada golongan yang memerlukan. Usah dilupakan bantuan saudara mara kita kepada si mati dan keluarga kita. Dalam kes ini, si mati iaitu Abam merupakan penghibur terkenal di Malaysia. Beliau mempunyai seorang isteri yang penyayang bernama Adinda, dua orang anak perempuan yang jelita bernama Delima dan juga Melor, serta kedua ibu bapa yang saling menyokong iaitu Encik Mokhtar dan juga Puan Salma. Tidak dilupakan, arwah Abam ini juga mempunyai seorang anak angkat lelaki bernama Faris yang sudah dijaga oleh beliau sejak di usia bayi lagi. Di samping itu, beliau juga mempunyai seorang abang iaitu Abang Azam yang sering membantu menjaga ahli keluarga arwah si Abang ini sekiranya beliau perlu keluar kota untuk bekerja. Pada tahun 2021, arwah Abang telah menyertai satu pertandingan hiburan lawak paling terkenal di Malaysia iaitu Maharaja Lawak Mega musim kedua. Berkat kerja kerasnya dan doa serta sokongan yang tidak putus-putus daripada keluarga dan juga orang sekelilingnya, beliau berjaya menjuari pertandingan tersebut dan memperoleh RM100,000 sebagai wang kemenangan. Namun, kegembiraan itu tidak kekal lama apabila arwah Abang tiba-tiba diserang penyakit jantung dan disahkan meninggal dunia. Lebih menyayat hati apabila isteri Abang iaitu Puan Adinda baru sahaja 4 hari melahirkan anak perempuan kedua mereka iaitu Melor. Selepas proses pembunuhan selesai, rumah Puan Adinda didatangi oleh abang iparnya iaitu Abang Azam. Abang Azam telah bertindak mengambil kesemua wang kemenangan yang bernilai RM100,000 tersebut. Puan Adinda yang baru sahaja kehilangan suami dan dalam proses berpantang terkejut dengan tindakan abang iparnya itu. Puan Adinda teringat kisah Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu yang terbunuh dalam peperangan jihad fisabilillah dalam perang Uhud. Selepas kematiannya, adik-beradik Sa'ad bin Rabi' telah datang dan mengambil kesemua hartanya begitu sahaja, sedangkan pada ketika itu Sa'ad bin Rabi' ada meninggalkan 2 orang anak perempuan dan juga seorang isteri. Lalu isterinya telah bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengaku berkenaan hal tersebut. Rasulullah SAW pun mengirimkan utusan untuk memberitahu bapa saudara kedua-dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi' bahawa mereka hendaklah memberi hak kepada kedua-dua anak perempuan sebanyak 2/3, kepada isteri Sa'ad sebanyak 1/8 dan bakinya pula untuk mereka. Oleh itu, Puan Adinda telah mengambil keputusan untuk menghubungi syarikat kewangan pribadinya iaitu Far Aid and Partners yang terdiri daripada Tuan Ahmad As-Siddiq, Puan Aida Suhaila dan juga Puan Sadatul Adani untuk mendapatkan nasihat kewangan berkaitan pembahagian harta pusaka suami tersebut. Puan Adinda telah menyatakan kebesaran dan kekeliruannya iaitu adakah Abang Azam layak memperoleh kesemua harta tersebut dan bagaimanakah pula hak bahagian ibu bapa arwah Abang, dirinya sebagai isteri, 2 orang anak perempuan dan juga anak angkat tersebut. Dan adakah penyelesaian kes ini adalah sama seperti kisah Sa'ad bin Rabi'? Mari kita sama-sama bongkar dan lihat jalan penyelesaiannya bersama Far Aid and Partners. Okey, bagi memudahkan kaedah pengiraan dan penyelesaian harta pusaka bagi situasi yang telah diceritakan, saya akan menyatakan terlebih dahulu
tentang bahagian ahli-ahli waris dalam pembahagian harta pusaka terlebih dahulu untuk memberi gambaran yang jelas berkaitan kaedah pengiraan dan penyelesaian harta pusaka yang akan dilakukan selepas ini. Baiklah, berdasarkan salah silah keluarga si mati yang telah ditunjukkan, ahli waris yang pertama ialah ayah. Baik, ayah dikategorikan sebagai ashabul furud, iaitu telah dinyatakan bahagiannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahagian harta pusakanya. Jadi, bahagian harta pusaka ayah ialah 1/6 dan asabah, iaitu asabah binafsi di bawah jihad al-ubuwah, iaitu merupakan kategori kedua dalam asabah binafsi. Kenapa ayah mendapat bahagian 1/6 dan asabah? Hal ini kerana si mati mempunyai anak perempuan dalam salah sila keluarga yang telah ditunjukkan. Baiklah, seterusnya kita beralih pula pada bahagian ibu dalam pembahagian harta pusaka, iaitu ibu mendapat 1/6 daripada harta pusaka. Hal ini kerana merujuk kepada salah silah keluarga, si mati mempunyai anak. Oleh hal yang demikian, telah ditetapkan oleh syarak bahawa ibu si mati mendapat 1/6 bahagian daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh anaknya ataupun si mati tersebut. Perkara ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 11 yang bermaksud, dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati jika si mati mempunyai anak. Baik, bagi bahagian harta pusaka anak perempuan pula adalah sebanyak 2/3 bahagian daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Okey, ini kerana jika merujuk pada salah silah keluarga si mati mempunyai 2 orang anak perempuan. Perkara ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 11 yang bermaksud, tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari 2, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kita beralih pula kepada Puan Adinda, iaitu isteri Awak Abam, di mana beliau akan mendapat bahagian sebanyak 1/8. Hal ini telah ditetapkan dalam surah An-Nisa ayat ke-12 yang bermaksud, jika kamu mempunyai anak, maka para isteri mempunyai 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipunyai wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Manakala bagi saudara lelaki Awak Abam, Abang Azam serta anak angkatnya, Faris, tidak akan mendapat sebarang bahagian. Kenapa? Okey, walaupun Abang Azam tergolong dalam golongan asabah binafsi dalam turutan jihad yang ketiga, iaitu Al-Uquwah, namun tiada baki setelah pembagian harta pusaka dilakukan. Manakala Faris pula merupakan anak angkat, jadinya anak angkat tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka ibu atau bapa angkat mereka, disebabkan tiada pertalian darah yang membolehkan berlakunya pewarisan pusaka.
Baiklah, selepas mengetahui pecahan bahagian-bahagian yang akan diperoleh oleh setiap ahli waris ahlul furud, mari kita kirakan jumlah yang akan diperoleh oleh setiap daripada mereka berserta jalan penyelesaian terhadap masalah harta pusaka arwah abang ini. Pertama, kita kira dahulu semua bahagian ahlul furud dengan menambahkan semua bahagian-bahagian tersebut bagi mengetahui sama ada terdapat baki untuk diberikan kepada asabah ataupun tidak. Jika kita lihat, hasil tambahnya menunjukkan jawapan 27/24 di mana nilai di atas lebih besar berbanding dengan nilai di bawah atau denominator. Alamak, apa yang telah terjadi? Apa yang kita harus lakukan? Tenang semuanya. Jangan panik. Keadaan ini selalu terjadi dalam pembahagian harta pusaka ataupun faraid. Ia dinamakan sebagai aul. Aul ialah situasi di mana penerima harta akan menerima bahagian harta sedikit daripada nilai asal. Sebagai contohnya, sepatutnya dalam kes arwah abang ini, kan di awalnya si bapa iaitu Encik Mokhtar akan memperoleh bahagian 4/24, namun sekarang sudah menjadi 4/27. Makin mengecillah bahagiannya. Maka apabila permasalahan aul berlaku, nilai pembawah tadi iaitu 24 akan ditukarkan kepada 27 bagi setiap bahagian seperti yang ditunjukkan ini. Sekarang, jom kita kira wang yang akan diperoleh oleh setiap penerima harta pusaka berdasarkan bahagian masing-masing. Pertama sekali, si isteri. Bahagiannya ialah 3/27. Kemudian, ia didarabkan dengan RM100,000. Maka, isteri arwah abang iaitu Puan Adinda akan memperoleh bahagian wang sebanyak RM11,111.11. Kedua ialah bapa. Bahagiannya ialah 4/27 dan juga baki. Namun disebabkan adanya aul, maka tiada baki. Oleh itu nilai 4/27 kemudiannya didarabkan dengan RM100,000. Maka bapa arwah abang iaitu Encik Mokhtar akan memperoleh bahagian wang sebanyak RM14,814.81. Bahagian ibunya pula ialah 4/27. Kemudian ia didarabkan dengan RM100,000. Maka ibu arwah abang iaitu Puan Salmah akan memperoleh bahagian wang yang sama seperti bapanya juga iaitu RM14,814.81. Kemudian bahagian dua orang anak perempuannya pula. Bahagiannya ialah 16/27. Kemudian ia didarabkan dengan RM100,000. Maka nilainya ialah RM59,259.26. Kemudian ia akan dibahagikan kepada dua memandangkan arwah abang mempunyai dua orang anak perempuan iaitu Delima dan juga Melur. Oleh itu, setiap seorang akan memperoleh wang sebanyak RM29,629.63. Rumusannya, isteri Puan Adinda, bapa Encik Mokhtar, ibu Puan Salmah, dua orang anak perempuan Melur dan Delima layak memperoleh harta pusaka iaitu wang kemenangan daripada pertandingan Maharaja Lawak Mega musim kedua yang dimenangi oleh arwah abang mengikut bahagian masing-masing. Namun, abangnya iaitu Abang Azam dan juga anak angkatnya Faris tidak beroleh mana-mana bahagian harta. Hal ini demikian kerana Abang Azam merupakan ahli asabah bin nafsi dengan turutan jihad ketiga iaitu Al-Uquwah. Memandangkan arwah si abang masih mempunyai bapa, maka bapa arwah abang lebih layak menerima baki kerana beliau berada di tingkatan jihad Al-Ubuwah yang lebih atas tingkatannya. Meskipun jika arwah abang tidak mempunyai bapa, Abang Azam masih tidak akan memperoleh apa-apa bahagian kerana apabila waris awal menghabiskan bahagian yang ada, waris asabah tidak akan mendapat apa-apa bahagian. Manakala Faris pula iaitu anak angkat arwah abang tidak layak memperoleh harta melalui faraid kerana tiadanya pertalian darah. Arwah abang juga tidak mewariskan hartanya melalui hibah ataupun wasiat. Maka dia tidak akan memperoleh mana-mana bahagian daripada wang kemenangan tersebut. Penyelesaian kes ini juga tidak sama dengan kes Sa'ad bin Rabi' kerana dalam kes ini, Abang Azam iaitu abang kepada arwah si mati tidak memperoleh apa-apa bahagian kerana beliau tidak berada pada turutan utama dalam turutan jihad waris Asabah bin An-Nafsi. Dalam kes Sa'ad bin Rabi', saudara lelaki Sa'ad memperoleh bahagian harta sebagai wakil Asabah kerana Sa'ad tidak mempunyai bapa. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.